Okay, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, insya-Allah pada hari ini kita akan sambung. Okey, kita akan sambung tajuk. Okey, di bawah tajuk praktikal ibadah khusus dalam Islam. Okey. Okey, hari ini kita akan melihat di bawah tajuk taharah. Kita akan bincangkan tentang najis. Okey. Kita akan bincangkan tentang tentang taharah. Okey, najis, hadas kecil dan juga hadas besar. Okey. Kita terus tengok kepada maksud taharah. Okey. Daripada segi aspek bahasa, daripada segi aspek bahasa, taharah ni bermaksud membersihkan sesuatu daripada segala kekotoran. Okey, membersihkan sesuatu daripada segala kekotoran. Daripada segi aspek istilah syarak, membersihkan diri, pakaian dan tempat daripada hadas dan juga najis. Okey, itu secara ringkas mengenai maksud taharah daripada segi aspek bahasa dan juga syarak. Okey, kita akan melihat perkara yang terdapat di dalam tajuk ni. Okey, kita akan lihat terus kepada alat-alat untuk bersuci. Okey, jadi bab taharah ni bab kita membersihkan najis, pakaian ke tempat yang kotor. Okey, kita akan lihat alat-alat untuk bersuci. Okey, pertama sekali iaitu kita bersuci menggunakan air mutlak. Okey, apa maksud air mutlak di sini? Iaitu air yang suci, bersih dan boleh digunakan untuk menyucikan segala jenis najis dan menyucikan diri daripada hadas kecil dan juga hadas besar. Jadi air mutlak ni boleh digunakan sebagai alat untuk bersuci. Daripada segi kita nak suci najis dan kita nak menyucikan daripada hadas kecil dan juga hadas besar menggunakan air mutlak. Kita tengok senarai air mutlak di sini. Kita ada air yang pertama iaitu air sungai. Air sungai dikategori sebagai air mutlak. Yang kedua adalah air laut. Air laut dikategorikan sebagai air mutlak. Air hujan. Air hujan juga dikategorikan sebagai air mutlak. Air yang boleh suci dan menyucikan. Dan yang keempat iaitu air perigi, juga dikategorikan sebagai air mutlak. Yang kelima air embun, juga dikategorikan sebagai air mutlak. Yang keenam air mata air. Air mata air ni air yang keluar daripada perut bumi. Itu air mata air. Dan yang ketujuh air salji. Yang terdapat di negara-negara yang terdapat salji seperti negara-negara Eropah. Di tempat kita setakat sekarang tak ada lagi lah salji. Jadi ketujuh-tujuh senarai tersebut adalah dikategorikan sebagai air mutlak yang suci lagi menyucikan. Dan seterusnya kita akan lihat kepada kita akan lihat kepada alat-alat yang lain yang boleh digunakan sebagai alat untuk kita bersuci, iaitu debu. Debu tanah dikategorikan sebagai alat-alat yang boleh bersuci. Debu tanah yang suci boleh digunakan untuk bersuci semasa ketiadaan air atau dalam keadaan darurat yang diharuskan oleh syarak. Debu tanah boleh digunakan untuk bersuci semasa ketiadaan air atau dalam keadaan darurat yang diharuskan oleh syarak. Jadi kalau
air, tidak terdapat air, okay, jadi kita boleh guna debu tanah untuk bersuci. Okey. Cara bersuci menggunakan debu tanah ialah secara tayamum. Okey, jika tidak terdapat air, kalau kita nak solat, okey, ataupun kita nak mengharuskan mandi wajib, okey, jadi kita bertayamum. Okey, dengan kita bertayamum tersebut, maka bolehlah kita menunaikan ibadah solat semasa tiada air ataupun dalam keadaan kita menggantikan mandi wajib. Okey. Dan yang seterusnya kita akan melihat adalah tentang alat-alat yang lain untuk bersuci adalah bahan-bahan yang kesat. Bahan-bahan yang kesat sepertilah batu, kayu, kertas dan sebagainya boleh digunakan untuk beristinja. Sekiranya mana tidak terdapat air, maka kita kalau nak beristinja, nak sucikan kotoran najis sama ada daripada kubur dan dubur, maka kita bolehlah gunakan seperti batu, kayu ataupun kertas untuk membuang najis yang terdapat pada dubur dan kubur. Okey. Dan yang seterusnya kita akan lihat adalah yang keempat adalah benda-benda yang bersifat tajam. Kita highlight di sini, tajam bermaksud benda-benda yang bersifat seperti mana peluntur. Disifatkan sebagai benda yang tajam, boleh juga untuk bersuci. Peluntur seperti tawas. Tawas kalau kita beli di kedai tu macam rupa macam gula batu. Gula batu. Dan bahan kimia yang boleh digunakan bagi menghilangkan lendir dan juga darah. Jadi benda-benda bersifat peluntur ni boleh digunakan untuk untuk menyucikan. Seperti tawas dia boleh menyucikan darah-darah lendir yang terdapat pada kubul. Jadi boleh digunakan tawas. Dan juga bahan kimia yang lain. Dan kita akan lihat tentang hikmah bersuci. Hikmah bersuci. Hasil daripada kita bersuci itu apa yang kita dapat? Dapat pertama beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan sempurna. Dengan kita bersuci ni kita dapat beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan sempurna. Yang kedua, dapat ibadah yang dilakukan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hanya ibadah yang bersih, suci, yang itu saja yang diterima oleh Allah SWT. Kalau kita dalam keadaan berhadas, ibadah kita tidak diterima oleh Allah SWT. Yang seterusnya, yang ketiga hikmah yang kita dapat apabila kita menyucikan tubuh badan kita adalah terhindar daripada sebarang penyakit. Jadi tubuh badan yang bersih insya-Allah akan terhindar daripada penyakit. Tambahan sekarang ni kita ada penyakit macam-macam kan. Antaranya COVID. COVID-19. COVID-19 ni kita tengok. Jadi kita kena basuh tangan sentiasa. Itu maksud kita sentiasa kena jaga kebersihan. Yang seterusnya, yang keempat, anggota badan sentiasa dalam keadaan segar, bertenaga dan ceria. Kalau kita sentiasa menjaga kebersihan, badan kita akan sentiasa segar dan bertenaga dan ceria sepanjang hari insya-Allah. Yang seterusnya, yang kelima, mencerdaskan jasmani dan mencerdaskan minda. Yang keenam, kebersihan lahir juga boleh membawa kepada kebersihan jiwa seseorang. Yang ketujuh, kebersihan dapat mencerminkan kepribadian seseorang. Apabila kita ni bersih, maka orang akan memandang kepribadian yang tinggi terhadap diri kita. Dan yang ketujuh, amalan kebersihan yang dilakukan itu menjadi syiar dan identiti umat Islam di dalam kehidupan manusia. Agar dengan itu umat Islam menjadi contoh dan teladan kepada manusia seluruhnya.
Okay, orang akan melihat Islam ni sentiasa bersih kan, nampak kemas dengan kebersihan yang kita lakukan setiap hari, kita mandi dan sebagainya, maka orang akan memandang Islam ni tinggi, okey, bersih. Okey, jadi kita kenalah menjaga diri kita sentiasa dalam keadaan bersih. Okey, dan yang seterusnya kita akan melihat kepada tajuk yang seterusnya, iaitu di bawah tajuk najis. Okey, kita akan tengok najis. Okey, apakah maksud najis? Okey, daripada segi aspek dan juga daripada segi istilah syarak. Daripada segi bahasa, aspek bahasa, okey, aspek bahasa, kalau najis ni dikategori sebagai benda-benda yang kotor dan juga jijik. Okey, benda-benda yang kotor dan juga jijik. Daripada segi istilah syarak, iaitu sesuatu kotoran yang menyebabkan tidak sah solat dan ibadah-ibadah yang lain. Okey, jadi suatu kotoran yang menyebabkan tidak sah solat dan ibadah-ibadah lain. Itu maksud najis daripada segi istilah syarak. Okey, dan seterusnya kita akan melihat jenis-jenis najis. Okey, jenis-jenis najis. Okey, kita bahagikan najis ni terbahagi pada 3 jenis. Iaitu pertama najis mukhaffafah, iaitu najis yang ringan. Okey, yang kedua najis mutawassithah, okey, najis pertengahan. Dan yang ketiga iaitu najis mughallazah, iaitu najis yang berat. Okey, benda-benda ni semua kita dah belajar semasa kita sekolah rendah dulu ni. Okey, jadi kita nak ulang balik. Okey, ulang balik sebab benda ni merupakan praktikal dalam ibadah seharian kita. Okey, jadi kita kena sentiasa cakna. Okey, sentiasa mengambil tahu. Okey, najis mukhaffafah ni iaitu air kencing kanak-kanak. Okey, kanak-kanak lelaki. Iaitu air kencing kanak-kanak lelaki yang umurnya kurang daripada 2 tahun. Okey. Dan tidak makan makanan lain selain daripada susu ibunya sahaja. Okey, itu maksud najis mukhaffafah. Okey, jadi najis mukhaffafah ni satu sahaja, iaitu air kencing bayi lelaki yang berumur bawah daripada 2 tahun yang tidak makan makanan selain daripada susu ibunya. Kalau dia kencing, okey, air kencing tu dikira sebagai najis ringan, najis mukhaffafah. Okey, yang seterusnya kita akan tengok adalah najis mutawassithah. Okey, najis pertengahan. Okey, apakah najis yang dikategorikan sebagai najis ringan? Iaitu semua kotoran daripada binatang dan manusia, seperti air kencing, nanah, darah, bangkai, najis dan sebagainya. Itu dikategorikan sebagai najis mutawassithah, najis pertengahan. Air kencing, nanah, darah, bangkai dan najis-najis yang lain dikategorikan sebagai najis mutawassithah, najis pertengahan. Dan yang jenis yang ketiga adalah najis mughallazah, iaitu najis berat. Okey, najis berat hanya ada 2, iaitu daripada anjing dan juga babi, serta keturunan keduanya. Okey, kadang-kadang sekarang ni banyak buat kacukan daripada anjing dan babi. Okey, jadi keturunan tu dikira sebagai keturunan daripada anjing dan babi. Dan apa-apa yang keluar daripada keduanya tu maksud kalau buat kacukan lahir daripada babi dan anjing, buat kacuk jadi anjing dikacuk dengan kambing, tetap dikira sebagai najis sebab dikira sebagai keluar daripada keturunan anjing. Okey, seterusnya kita akan tengok cara menyucikan najis. Okey, macam mana cara kita nak menyucikan najis tersebut? Okey, najis mukhaffafah, macam mana cara nak menyucikan najis yang ringan? Najis daripada kanak-kanak lelaki yang umur 2 tahun yang tidak makan selain daripada susu ibunya. Okey, cara untuk kita menyucikan najis tersebut ialah najis tersebut perlu dah dilap terlebih dahulu. Okey, lap najis tersebut, kemudian tempat tersebut disiram dengan air mutlak. Okey, jadi kita lap kawasan yang kena kencing kanak-kanak bayi lelaki yang berumur 2 tahun ke bawah yang tidak minum selain daripada
susu ibunya, maka kita bersih dengan kita mengelap najis tersebut, kemudian kita renjiskan dengan air mutlak, kita siram dengan air mutlak. Okay, itu cara menyucikan najis mukhaffafah. Okay, yang seterusnya kita nak menyuci najis mutawassithah. Okay, macam mana cara kita nak suci najis mutawassithah? Okay, yang pertama kita buang najis tersebut terlebih dahulu. Okay, contoh seperti darah, kita buang darah tu terlebih dahulu. Okay, tempat yang kena najis dibasuh dengan air mutlak sehingga hilang warna, bau dan juga rasa. Okay, hilang 3 benda ni. Okay, jadi kalau kawasan tu kena darah, okay, kita buang darah tersebut, kemudian najis tersebut kita basuh dengan air mutlak sehingga hilang bau, warna dan juga rasa. Itu cara untuk menyelesaikan masalah mutawassithah, masalah najis mutawassithah, najis pertengahan. Okay, dan yang terakhir untuk cara menyuci najis yang terakhir ialah najis mukhallazah. Okay, macam mana cara kita nak menyucikan najis daripada anjing dan babi? Contoh terdapat najis anjing. Okay, caranya ialah bahagian yang terkena najis kita basuh sebanyak 7 kali. Selain daripada mestilah menggunakan air yang dicampur dengan tanah yang bersih. Okay, jadi kita buat macam mana? Kawasan yang kena najis kita buang najis tersebut. Okay, kita hilangkan najis tersebut, kemudian kita basuh dengan air. Okey, air tanah dahulu. Okey, kita ambil air tanah yang bersih, kita basuh di tempat yang terkena najis anjing ataupun najis babi tadi. Okey, hingga hilang bau, warna dan rasa. Kemudian kita bilas sebanyak 6 kali dengan air mutlak. Jadi kita gunakan air yang bercampur tanah, kita basuh terlebih dahulu, kemudian kita gunakan air mutlak. Okey, kita bersihkan dengan air mutlak sehingga hilang bau dan warna dan juga rasa. Okey. Seterusnya kita akan melihat kepada tajuk yang lain, iaitu di bawah tajuk hadas. Okey, hadas. Okey, apa maksud hadas? Okey. Okey, apa maksud hadas? Okey, hadas. Okey, bererti daripada segi bahasa dan juga daripada segi istilah syarak. Okey, hadas. Okey, daripada segi bahasa iaitu sesuatu yang datang ataupun berlaku. Okey, sesuatu yang datang ataupun berlaku. Okey, daripada segi istilah syarak iaitu sesuatu yang berlaku pada tubuh badan yang menyebabkan tidak sah sesuatu ibadah. Okey, daripada segi bahasa sesuatu yang datang ataupun berlaku. Daripada segi istilah syarak, sesuatu yang berlaku pada tubuh badan yang menyebabkan tidak sah sesuatu ibadah. Okey, itu maksud daripada segi bahasa dan juga daripada segi istilah syarak maksud hadas. Okey, kita akan lihat seterusnya ialah pembahagian kepada hadas. Okey, hadas terbahagi pada dua, iaitu hadas kecil dan juga hadas besar. Ya, maksud sesuatu hadas kecil iaitu suatu perkara yang membatalkan wuduk. Okey, hadas besar iaitu sesuatu perkara yang mewajibkan mandi. Okey, itu maksud kepada pembahagian hadas kecil dan juga hadas besar. Hadas kecil ni perkara yang membatalkan wuduk. Okey, hadas besar ialah suatu perkara yang menyebabkan terpaksa mandi wajib. Okey, kita akan lihat tentang hadas besar. Okey, hadas besar. Okey, hadas besar. Apa maksud hadas besar? Okey, maksud hadas besar di sini ialah sesuatu yang maknawi, kotoran yang tidak dapat dilihat oleh mata kasar. Okey, yang berada pada seluruh tubuh badan seseorang dan menghalangnya daripada mendirikan solat dan amal ibadat yang seumpamanya. Itu maksud hadas besar. Okey, sesuatu yang maknawi, kotoran yang tidak dapat dilihat oleh mata kasar yang berada pada seluruh badan seseorang dan menghalangnya daripada mendirikan solat dan amal ibadah yang seumpama dengannya. Okey, seterusnya kita akan melihat kepada perkara-perkara yang menyebabkan hadas besar. Okey, apakah perkara yang menyebabkan hadas besar?
Pertama, okey, satu perkara tu boleh dikira sebagai berhadas besar. Yang pertama ialah melakukan persetubuhan ataupun jima'. Okey, bagi orang yang dah berkahwin, maksud orang berkahwin ni dia pernah melakukan persetubuhan. Okey, dia tahulah. Okey, bagi kamu yang tidak berkahwin lagi, nanti kamu akan berkahwin. Okey, jadi bila berkahwin, kamu akan melakukan hubungan suami isteri, hubungan seks, maka kamu dikira berhadas besar. Okey. Dan yang seterusnya, kedatangan haid. Okey, ini hanya untuk wanita. Wanita yang datang haid, jadi dikira sebagai benda yang boleh dikira sebagai berhadas besar. Okey, nifas. Okey, ini juga bagi perempuan. Okey, yang seterusnya wiladah. Okey, darah beranak, orang yang baru melahirkan anak, kita akan ada darah wiladah ni dikira sebagai berhadas besar juga. Dan bagi lelaki, keluar mani dengan sengaja ataupun tidak sengaja, dikira sebagai hadas besar. Okey. Okey, yang seterusnya kita nak melihat adalah tentang perkara-perkara yang diharamkan ketika berhadas besar. Okay, jadi bagi mereka yang dikira sebagai berhadas besar, dia tidak boleh solat, sama ada fardu maupun yang sunat, dan amalan yang lain yang seumpamanya, seperti sujud tilawah, sujud syukur, khutbah Jumaat, dan juga solat jenazah. Jadi bila berhadas besar, benda-benda ni kita tidak boleh dilakukan lah. Yang seterusnya tawaf. Bagi yang orang-orang yang pergi menunaikan umrah dan juga haji. Jadi kalau dia berhadas besar, jadi dia tidak boleh mengelilingi Kaabah, tawaf. Sama ada yang fardu maupun yang sunat. Dan yang seterusnya, perkara yang diharamkan ketika berhadas besar, menyentuh Al-Quran atau memegangnya. Dan yang keempat, membaca Al-Quran kecuali dengan niat zikir, berdoa, memuji Allah dan memulakan suatu ataupun dengan tujuan mengajar. Jadi benda-benda ni perlu ni lah, tak boleh dilakukan kecuali kita lakukan dengan niat zikir. Yang kelima, berhenti dalam masjid. Tidak boleh masuk dalam masjid. Yang keenam, berpuasa. Orang-orang yang berhadas besar juga tidak boleh berpuasa, sama ada berpuasa sunat. Bagi yang datang haid ataupun nifas, jadi tidak boleh berpuasa. Yang keenam, haram jima' atau bersetubuh bagi perempuan yang haid dan juga nifas. Bagi perempuan yang haid dan juga nifas, haram untuknya melakukan hubungan persetubuhan. Bagaimanakah cara kita nak menyucikan hadas besar ni? Cara menyucikan hadas besar iaitu dengan mandi ataupun bertayamum sebagai ganti daripada mandi. Jadi cara menyucikan hadas besar ni adalah dengan mandi wajib. Sekiranya tidak mampu untuk melakukan mandi wajib, maka bolehlah diganti dengan tayamum. Kadang-kadang ada orang yang tak boleh mandi wajib sebab dia sakit. Doktor kata tak boleh mandi. Jadi kita bertayamum lah sebagai ganti mandi. Jadi kita pun bertayamum untuk mengharuskan kita solat dan juga mandi wajib. Yang seterusnya kita akan lihat adalah hadas kecil. Hadas kecil. Apa maksud hadas kecil? Di sini maksud dia ialah sesuatu kotoran yang maknawi. Maknawi tidak dapat dilihat dengan mata kasar, yang berada pada anggota wuduk, yang menegah ia daripada melakukan solat atau amal ibadah yang seumpama dengannya. Maksud ada kecil di sini ialah sesuatu kotoran yang maknawi tidak dapat dilihat dengan mata kasar, yang berada pada anggota wuduk, yang menegah ia daripada melakukan solat atau amal ibadah yang seumpama dengannya. Itu maksud hadas kecil.
Okay, jadi kita akan melihat yang seterusnya ialah perkara-perkara yang menyebabkan hadas kecil. Okey. Perkara yang menyebabkan hadas kecil, iaitu keluar sesuatu benda melalui salah satu daripada saluran kemaluan, sama ada dubur ataupun qubul. Okey, jadi keluar sesuatu sama ada daripada saluran kemaluan depan ataupun kemaluan belakang, dubur dan qubul. Okey. Iaitu contoh seperti najis tahi. Okey, tahi keluar daripada dubur. Okey. Yang seterusnya kencing. Okey, kencing. Darah, nanah, cacing, angin. Okey, angin ni kentut lah. Air mazi. Okey, ataupun air wadi dan sebagainya. Okay, melainkan air mani sendiri, kerana air mani diwajibkan mandi. Okey, itu dikira sebagai berhadas kecil. Okey, kalau keluar daripada saluran dubur dan qubur ni sama ada tahi, kencing, darah, nanah, angin, kentut, cacing, air mazi ataupun air wadi ni. Jadi dia dikira sebagai berhadas kecil. Jadi berhadas kecil ni berarti apa? Dia batal wudu. Jadi keluar benda-benda ni dikira batal wudu. Jadi dia dikira sebagai berhadas kecil. Yang seterusnya iaitu tidur dan tidak tetap punggungnya. Iaitu tidur orang yang baring, hukumnya batal, sama ada tetap ataupun tidak. Bagi orang yang berwuduk, dia berada wuduk, tiba-tiba dia tidur, tidak tetap punggungnya. Jadi tetap punggung di sini ialah kita duduk. Kita duduk dalam keadaan kita duduk tu tidaklah kita baring ataupun kita menyengging dan sebagainya. Kita duduk tetap punggung kita, berarti punggung kita berada betul dan tepat pada lantai. Itu maksudnya kita tidur dalam keadaan tetap punggung. Jadi kalau menyengging, batal wuduk kita. Banyakkan masa waktu kita solat Jumaat, kadang-kadang tertidur. Kalau kita menyengging, punggung kita tidak dalam keadaan tetap pada lantai, jadi batal lah wuduk kita. Hari Jumaat tu kita kena berwuduk semula. Tapi kalau dalam keadaan kita tetap, dalam keadaan kita punggung kita tidak ke mana, jadi tidak dikira sebagai batal wuduk. Yang seterusnya, hilang akal. Hilang akal di sini sebab mabuk, gila ataupun sakit. Kalau tiba-tiba berwuduk, kita ni didapati ada penyakit, penyakit gila, batal wuduk kita. Sebab dikira sebagai hilang akal. Ataupun mabuk, juga dikira sebagai batal wuduk. Kita dalam keadaan berhadas kecil, jadi kena ambil balik wuduk kita untuk kita solat. Yang seterusnya kita akan lihat sambungan, iaitu di bawah tajuk perkara yang menyebabkan hadas kecil, iaitu bersentuh kulit lelaki dengan perempuan yang halal nikah atau ajnabi. Ajnabi ni bukan mahram lah. Kita, masyarakat kita selalu kata muhrim. Perkataan sebenar adalah mahram. Tanpa lapik. Tidak kira sentuhan tersebut menimbulkan syahwat ataupun tidak. Jadi batal wuduk. Kalau bersentuh dengan perempuan yang bukan mahram. Bagi siapa? Bagi kita yang bermazhab Syafi'i, kalau kita sesentuh dengan wanita yang bukan mahram, maka batal wuduk kita. Yang seterusnya, menyentuh kemaluan manusia. Sama ada kubul ataupun dubur atau diri sendiri. Kadang-kadang kita ada anak kecil. Anak kecil kita membuang air besar, berak.
Jadi kita perlu menyucikan najis tersebut, kita terpaksa menyentuh duburnya, dia batal wuduk kita. Okey, sebab kita menyentuh kubul, kita menyentuh dubur. Okey, ataupun tersentuh kemaluan sendiri. Okey, jadi kalau tersentuh kemaluan sendiri, okey, dengan tapak tangan kita, okey, tapak tangan kita ni tersentuh kemaluan kita, sama ada dubur ataupun kubur, maka batal wuduk kita. Okey, termasuklah tapak tangan kita perut anak jari. Okey, ni perut anak jari ni, perut anak jari kita. Okey, jadi batal wuduk. Dan yang seterusnya ialah murtad. Okey, orang yang murtad juga, okey, dia dikira sebagai batal wuduk dalam keadaan dia berhadas kecil. Okey, di bawah nota dia bagi, okey, hukuman bagi orang yang murtad ialah bunuh. Okey, kalau kita sudah nasihatkan dia, okey, dia tidak mahu untuk bertaubat kembali kepada ajaran Islam, okey, jadi hukum orang yang murtad adalah dibunuh. Okey, dan yang seterusnya kita akan lihat di sini ialah perkara ini yang diharamkan ketika berhadas kecil. Okey, jika kita tidak berwuduk, kita berhadas kecil, okey, perkara yang tidak boleh dilakukan ialah pertama, mendirikan solat, sama ada solat fardu ataupun solat sunat. Okey, yang kedua, tawaf. Okey, kalau pergi buat umrah ataupun buat haji, okey, tidak boleh tawaf, sama ada tawaf fardu ataupun tawaf sunat. Okey, dan yang ketiga, menyentuh Al-Quran ataupun menanggungnya. Okey, jadi nak pegang Al-Quran, kita pergilah ambil wuduk. Okey, bolehlah kita pegang Al-Quran tersebut. Okey. Okey, cara menyucikan hadas kecil. Okey, mudahlah. Cara menyucikan hadas kecil hanyalah dengan berwuduk ataupun tayamum apabila tidak dapat melakukan wuduk. Okay, jadi cara untuk menyucikan hadas kecil hanyalah dengan berwuduk ataupun bertayamum. Okay, mudah. Okay, setakat itu saja pada hari ini. Okay, setakat hari ini jadi cukuplah untuk tajuk kita pada hari ini. Okay, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.